Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel MX Cikgu Anwar. Hari ini kita akan sambung daripada nota sebelum ini, iaitu berkaitan dengan vektor. So hari ini kita akan belajar berkaitan dengan contoh-contoh soalan berkaitan dengan tajuk vektor. Okey, untuk soalan nombor 1, diberi vektor bukan sifar U dan V. Okey, vektor U di sini ada tanda ulat, okey. Diberi vektor bukan sifar vektor U dan vektor V adalah tidak selari. Okey, cari nilai M dan nilai N bagi setiap berikut. Di sini kata kunci yang penting sini ialah bukan sifar. Vektor bukan sifar dan juga tidak selari. Okey, apa maksud vektor bukan sifar? Vektor bukan sifar ni adalah satu vektor yang ada magnitude. Okey, contohnya katalah beginilah contoh. Ini vektor. Kata ini vektor U. Okey, vektor U. Dan dia kata U dan V ni adalah tidak selari. Jadi kalau ini U, vektor V ni tak bolehlah arah yang sama. So dia contohnya beginilah. Okey, tak selari. Dia mungkin lebih panjang lagi. Okey. Vektor V. Okey, kalau macam tu kita faham sebelum ini kita faham bahawa kalau vektor tu tak selari, kita tak boleh tulis sama dengan sebab yang kita biasa tulis sama dengan begini je biasanya. Kita tulis vektor A, contoh vektor A sama dengan lambda vektor B. Di sini vektor A masih selari dengan vektor B. Baru kita boleh tulis vektor A sama dengan lambda vektor B. Ataupun macam ni pun okey juga. Vektor P sama dengan vektor Q. Maksudnya vektor P ni sama magnitude dan sama arah. Maksudnya P dan Q ni selari lah. Ataupun macam ni pun boleh juga. Alpha vektor M sama dengan beta vektor N. Kita boleh tulis begini. Tapi dengan syarat vektor M dan N ni adalah selari. Tetapi dalam kes ini ditulis 4M tambah 3 vektor U sama dengan N tolak 7 vektor V. Tapi dia kata sama dengan tetapi dua ni tak selari. Jadi benda yang ditulis ni sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin boleh berlaku jika sesuatu itu tidak selari. Jadi tapi kenapa di dalam kes ini dia masih tulis sama dengan? So kalau macam tu hanya satu kemungkinan je yang boleh terjadi, iaitu kemungkinan, bukan kemungkinan benda ni hanya boleh berlaku jika 4M tambah 3 ni ialah sifar dan N tolak 7 pun nilai dia sifar. Jadi contohnya begini, 4M tambah 3 nilai dia sifar darab U bermaksud sifar sama dengan sifar darab V, sifar juga. Jadi sifar sama dengan sifar. Ini baru betul sebab sifar memang sama dengan sifar. So dalam kes ini, kenapa dia tulis sama dengan? Hanya disebabkan oleh 4M tambah 3 itu sama dengan kosong dan N tolak 7 pun sama dengan kosong. Jadi untuk penyelesaian dia, kita terus boleh tulis begini. 4M tambah 3 sama dengan sifar. 4M sama dengan negatif 3. M sama dengan negatif 3/4. Okey. Dan seterusnya untuk yang satu lagi pun sama juga. Ini pun kena mesti sifar juga. Jadi dia N tolak 7 sama dengan sifar. N sama dengan 7. Jadi kita ada dua jawapan lah. Iaitu jawapan pertama. Ini M negatif 3/4 dan N sama dengan 7. Okey. Seterusnya untuk soalan B. Masih menggunakan konsep yang sama. Tetapi kita ubah dulu dia punya cara persembahan dia. Jadi kita bawakan yang sebelah negatif ini ke sebelah kanan. Jadi dia akan jadi M tambah N tolak 1 vektor U sama dengan M tolak 2N tolak 10 vektor V. Okey. So sama juga sekarang. Vektor U dan vektor V tidak selari. Jadi bermaksud M tambah N ini yang sifar dan ini pun sifar. So sekarang kenapa dia boleh tulis sama dengan? Sebab ini sifar, ini juga sifar. Jadi kita terus tulis M tambah N tolak 1 sama dengan sifar. Satu lagi M tolak 2N tolak 10 sama dengan sifar. Jadi kita mudahkan. M sama dengan 1 tolak N. Okey. Kemudian kita masukkan yang ini, masukkan terus ke sini, gantikan. Jadi kita jadi 1 tolak N, okey, tolak 2N tolak 10 sama dengan kosong. Okey, M ni digantikan dengan 1 tolak N. Jadi tolak
3n sama dengan 9, n sama dengan negatif 3. Masukkan balik n di sini. So, kita dapat m sama dengan 1 tolak negatif 3. Jadi m kita sama dengan 4. Okey. So, kita dapatlah jawapan kita n negatif 3 dan m sama dengan 4. Okey, so kata kunci di sini ialah tidak selari dan bukan sifar. So kita ingatlah kalau bila tidak selari tidak boleh tulis sama dengan, melainkan jika perkali-perkali di begini ataupun skala ini ialah sifar. Okey. Soalan nombor 2, titik P, Q dan R adalah segaris dengan keadaan PQ sama dengan vektor A. Okey, ni PQ vektor A dan QR ialah vektor K tolak 2A. Cari nilai K jika PQ sama dengan 1/2 PR. Okey, dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, selalunya kalau kita nampak yang ini, kita ubah bentuk dia supaya nampak lebih jelas. Begini PQ bahagi PR sama dengan 1/2. Okey, bermaksud begini kita boleh bayangkan beginilah. Okey, contohlah ini P, ini Q, ini R. Okey, so bermaksud PQ ni 1 bahagian dan P ke R 2 bahagian. Kalau sini 1 bahagian, sini 2 bahagian, bermaksud di sini ialah 1 bahagian juga. Bermaksud begini PQ 1 bahagian, QR juga 1 bahagian. Dia sebenarnya adalah 1/1, PQ dan QR. Jadi kalau kita nampak begini, keadaan kita nak tulis lebih senang. Jadi kalau dia kata apa maklumat lagi? Dia kata di atas PQ. Vektor PQ ialah A. So vektor PQ ni ialah A. Jadi kalau vektor PQ ni A, vektor QR juga ialah A. Sebab dia sama arah, sama panjang. 1 bahagian, 1 bahagian. Jadi ini A, ini pun A. So sekarang apa yang kita boleh katakan di sini ialah vektor PQ sama dengan vektor QR. Sebab apa kita tahu? Sebab kita tahu 1 nisbah dengan 1. Jadi vektor PQ ialah A dan vektor QR ialah K tolak 2A. Jadi sini perkali 1, sini perkali K tolak 2. Jadi apa yang kita boleh katakan? 1 sama dengan K tolak 2. Okey, sebab dia sama. Jadi K sama dengan 3. Okey, saya tulis semula. K sama dengan 3. Okey. Tunjukkan bahawa titik-titik L, M dan N adalah segaris. Diberikan LM sama dengan 6X dan MN sama dengan 18X. So, kata kunci yang paling penting di sini ialah perkataan ini. Tunjukkan. Tunjukkan ni dalam bahasa lain ialah bukti. Okey. Kalau bukti, kita tak boleh terus buat. Sebab kita tahu bila ada perkataan segaris, kita tahu kita kena ada titik sepunya. Tapi kita tak boleh tunjukkan terus bahawa nak buat macam ni, tak boleh. Kita tak boleh buat begini. Selalunya bila kita tengok perkataan segaris, kita akan buat begini. Kita akan buat LM sama dengan lambda MN. Ini contohlah apabila ada perkataan segaris. Sebab apa? Sebab M ni adalah sepunya. Tapi disebabkan soalan ini dikata buktikan, tunjukkan, kamu tidak boleh buat awal-awal dengan benda ni. Sebab kalau kamu terus buat benda ni seolah-olah kamu dah tahu dan kamu tak buktikan. Jadi benda ini tidak boleh tulis sekarang. Jadi benda ini kamu kena padam dulu, jangan buat. Tapi kamu ada dalam fikiran kamu, inilah apa yang kamu akan rancang buat. Jadi apa yang kamu buat ialah kamu buat ini dulu. Kamu letakkan 6X sama dengan 18X. Okey. Dalam kurungan ini kamu letak sebagai silap. Kamu letakkan 1/3. 1/3. Cikgu cancel dulu lah. Kamu buat begini 6X sama dengan 1/3 darab 18X. Betul? Sebab memang 6 sama dengan 1/3 darab 18. Okey, 3, 6.
Okey, jadi bila kamu nampak 6x ni apa? 6x ni ialah LM sama dengan 1/3 18x ni apa? 18x ni ialah MN. So bila kita boleh tulis macam ni, maka ini adalah bukti, ini adalah segaris. Kenapa dia ni segaris? Sebab so apa yang kita buat di atas ni bukti segaris kerana apa? Kerana M adalah titik sepunya. Okey. Kita tak payah tulis ayat ini, tak perlu, tapi bila kita boleh tulis begini, jadi kita faham bahawa M ni ialah titik sepunya dan ia adalah membuktikan bahawa LM dan MN ini adalah segaris. Soalan nombor 3, diberi AB, okey, vektor AB dan vektor DC adalah selari di mana DC sama dengan 1/3 AB dan magnitude DC iaitu panjang DC ni ialah 4 ini ialah 4. Okey. Cari magnitude AB berapa? Okey. Dalam soalan ini ialah maklumat yang penting untuk kita. Okey, walaupun cikgu lebih suka tulis begini. DC bahagi dengan AB sama dengan 1/3. Okey. 1/3. Jadi bermaksud bahagian DC ni satu bahagian. Ini satu bahagian dan ini ialah 3 bahagian. Okey, bahagian DC satu bahagian, bahagian AB 3 bahagian. Jadi untuk satu bahagian ni magnitude 4. Jadi automatik kalau 3 bahagian mesti 12 kan? Kita tahulah. Jawapan kita dah tahu. Magnitude AB ialah 12. Dengan cara macam ni pun kita boleh dapat jawapan. Namun begitu kalau kita nak tulis dengan cara yang lain, kita boleh tulis begini. Okey, vektor DC sama dengan 1/3 ataupun kita boleh tulis magnitude DC sama bahagi dengan magnitude AB sama dengan 1/3. Okey, magnitude DC ni ialah 4. Magnitude AB tak tahu berapa. Sama dengan 1/3. Jadi naik ke atas, magnitude AB sama dengan 3/4. So sama dengan 12. Ini pun boleh, begini pun boleh, begini pun boleh. Okey. Secara ini lebih cepat sebenarnya. So magnitude AB ialah 12. Okey. Seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B, apakah isi dalam sebutan A? Okey. Kita tengok dulu maklumat yang ada. AE 6A. Okey. Sebelum kita buat apa-apa, kita tengok dulu pembahagian dari segi nisbah. Kalau dua vektor ni selari, 1/3 dan dia bersilang macam ni, so kita juga boleh katakan bahawa di bahagian sini juga ialah satu bahagian. Ini juga isi satu bahagian dan AE ni ialah 3 bahagian. Juga kita boleh katakan ED ni satu bahagian dan BE ni juga 3 bahagian. So nisbah ED kepada BE 1/3, nisbah EC kepada EA juga 1/3, DC kepada AB juga 1/3. Kita ada maklumat macam tu. Okey. Jadi kita tengok apa yang kita ada di sini. Di sini dia kata AE ialah 6A. So AE ni 6A. Okey. AE 6A. 3 bahagian 6A, kalau satu bahagian mesti 2A. Okey, lagi maklumat lagi. ED 2B, E ke D 2B. Satu bahagian 2B, kalau 3 bahagian mesti 6B. So jawapan kita sekarang ni kita dah terus boleh dapat jawapan, iaitu EC dalam sebutan A ialah EC. EC ialah 2A dan BE dalam sebutan B, BE ialah 6B. Okey. 4. Lebar sungai ialah 40 meter dan laju arus mengalir, ini laju arus mengalir ke hilir ialah 1.8 ms-1. Okey, ms-1.
Hamid ingin mendayung perahunya dari P ke seberang sungai di R, tetapi perahunya telah dibawa arus dan berhenti di Q dalam masa 12 saat. Hitung laju Hamid mendayung perahunya. Okey, itu soalan dia. Soalan dia ialah hitung laju Hamid mendayung perahunya. Itu soalan dia. Okey, so sekarang nak jawab soalan ini, kita pecahkan kepada dua perkara, iaitu pertama dari segi jarak ataupun sasaran lah, dan satu lagi kita terangkan dari segi hal laju. Okey, first kita tengok dari segi jarak dahulu. Okey, perjalanan dari P ke Q ni berapa jaraknya? Okey, sebab di sini 70, sini ialah 40, jadi kita boleh buat teorem Pythagoras, iaitu 70 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 punca kuasa. Jadi kita boleh katakan PQ, panjang PQ ni, PQ ialah 70 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 punca kuasa. Saya cakap magnitude PQ, panjang PQ. So sama dengan 70 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Okey, punca kuasa, answer jawapannya ialah 80.62. So 80.62 meter lah. Okey, 80.62 meter. Okey, dia kata apa lagi maklumat yang ada? Maklumat yang ada satu lagi ialah 12 saat. Jarak ialah 80.62 meter. Masa yang diambil, masa ialah 12 saat. Ini bermaksud laju. Okey, perjalanan ini laju, dia bergerak dengan kelajuan berapa? So hal laju dia ialah sesaran bahagi dengan masa, iaitu 80.62 bahagi dengan 12, akan dapat jawapan bahagi dengan 12, akan dapat jawapan 6.719 ms negatif 1. Ini ialah hak laju pergerakan dari P ke Q. Okey, begini. Okey, so sekarang ni bila cikgu dah dapat jawapan laju, cikgu boleh lukis begini. Okey, ini tadi segi jarak, sekarang segi laju pula. Okey, ini. Okey. 6.719 ms/1. Ini kelajuan perahu tersebut. Okey. Dan dalam masa yang sama kita tahu laju arus sungai ialah 1.8 ms/1, dan ini pula ialah laju kayuhan Encik Hamid. Okey, ini adalah laju kayuhan yang kita belum tahu lagi. Okey, ini adalah laju yang kita belum tahu lagi. Jadi 6.719 ms/1 ni ialah laju paduan hasil daripada kayuhan Encik Hamid dan juga arus sungai. Okey, paduan dua-dua ini menghasilkan laju 6.719. Jadi kalau macam tu kita nak sama juga, ini 90 darjah. Jadi cara kiranya ialah teorem Pythagoras juga, iaitu 6.719 kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 tambah 1.8 kuasa 2. Jadi V sama dengan punca kuasa 6.719 kuasa 2 tolak 1.8 kuasa 2 sama dengan 6.719 kuasa 2 tolak 1.8 kuasa 2. So punca kuasa answer jawapannya ialah 6.473 ms negatif 1. Ini ialah laju kayuhan yang dilakukan oleh Hamid. Okey, soalan nombor 5. Diberi OA sama dengan A. Kalau kita baca soalan, kita boleh terus label kepada rajah. Diberi OA sama dengan vektor A. Jadi dari O ke A ni, panjang ini. Okey, ini adalah vektor A. Dan vektor OB ini sama dengan vektor B. Okey. Dan 5BX sama dengan 3BA. Yang ini
Cikgu baca. Cikgu tak suka baca macam ni. So, saya akan ubah dia menjadi BX bahagi BA sama dengan 3 bahagi 5. Ini bermaksud BX ni, BX ialah 3 bahagian dan B ke A 5 bahagian. Jadi bayangkan kalau ini 3 bahagian, ini 5 bahagian, bermaksud XA ni adalah 2 bahagian sahaja. So 3, 5. So 3, 2. Okey, seterusnya yang ini juga kita perlu ubah bentuk dia, ataupun ini dah okey. OY nisbah OA sama dengan 3 nisbah 4. Jadi OY lain tak? So OY adalah 3 bahagian. 3 bahagian. Tapi sini dia kata OA 4 bahagian. Kalau OA 4 bahagian bermaksud YA ni ialah 1 bahagian saja. Jadi kita ada sini 3 nisbah 2, 3 nisbah 1. Okey. So saya rasa dari segi pelabelan kita dah labelkan cantik, dan lepas tu nak cari A ni sebenarnya tak ada masalah, senang saja bagi kita. Jadi okey, sekarang kita tengok yang pertama BA. Okey, BA. Perhatikan BA. BA ialah ini BA. Untuk dari B ke A, BA ni lah vektor paduan dia. So BA ialah BO tambah OA. Okey. BA ialah BO tambah OA. Okey. Pada yang ini masih baru bagi kita. So okey, untuk pergi dari B ke A, ni laluan ni B ke A. Laluan yang lain ialah BOA. BA sama dengan BO tambah OA. Okey. So BO ini ialah berlawanan arah dengan B tadi. Jadi negatif B. Negatif B. Sebab tadi OB B, kalau BO ialah negatif B, tambah dengan OA sama arah sampai dengan A, so kita tulis je A, so tulis mula A tolak B. Okey. So itu ialah untuk BA. Okey, seterusnya BX pula. Okey, tengok BX. BX ini adalah 3 bahagian daripada 5 bahagian BA. Okey, BX ni 3 bahagian daripada 5 bahagian BA. So kita akan tulis BX sama dengan 3/5 BA. Kenapa cikgu nak guna BA? Sebab BA dah ada jawapan sebelum ini. Jadi sekarang saya gunakan maklumat BA ni. So B ke X ialah 3 bahagian daripada 5 bahagian BA. Jadi bersama dengan 3/5 BA kita tadi ialah A tolak B, dah ada tadi. So jadi kita pecahkan 3/5 A tolak 3/5 B. Okey, itu yang untuk BX. Kemudian OX. OX mana? Inilah OX. Okey, OX. Okey, kita fikirkan OX. OX yang kita nampak ialah dari O ke X. OX ialah OB tambah BX. Okey. OX OB tambah BX. OB tambah BX. Apakah OB? OB ialah B. BX kita dah ada jawapan tadi. BX kita ialah 3/5A tolak 3/5B. So jawapan dia 3/5A B tolak 3/5, jadi tambah dengan 2/5B. So OX pun dah dapat, dan last sekali dia minta BY. Okey, tengok BY. Where is BY? Okey, BY ni ya. Okey, untuk dari B ke Y, laluan ni ialah BOOY. So kita buat BY ialah BO tambah OY. So BO patah balik negatif B, dan OY ini ialah 3 bahagian daripada 4 bahagian OA. Jadi 3 bahagian 3/4 OA itu ialah A. So 3/4 A. Okey. So kita tulis bagi cantik 3/4 A tolak B. Okey, selesai untuk BA, BX, OX dan BY. Okey. Seterusnya ada maklumat yang lain.
diberi OP sama dengan beta OX dan BP sama dengan alpha BY. Okey, ini maklumat yang baru. Ungkapkan OP dalam sebutan beta A dan B. Okey. Okey, OP ya, OP ni. So, B. OP sama dengan beta OX. Sebab dia nak dalam bentuk beta, kita gunakan maklumat ini. OP ada beta. Beta mana OX? OX dah ada kat atas. 3/5A tambah 2/5B. Kita kembangkan 3/5 beta A tambah 2/5 beta B. Itu ialah OP. OP dalam sebutan beta A dan B. Beta A dan beta B. Okey, seterusnya dia minta lagi soalan nombor 2 ini OP juga, tapi dalam sebutan dia minta OP ya. Ingat, dia minta OP dalam sebutan alpha A dan beta A dan beta B. Okey, so kita tengok kita tengok dulu yang berkaitan dengan alpha ni. So kalau dia nak alpha mesti kena guna yang ini baru ada alpha. So kita libatkan BP. Mana BP? Ini BP ya, BP. Dan kita ada maklumat berkaitan dengan OP. Jadi nak senang kita boleh ambil sebagai OP. OP ialah, okey, kita buat semula. Kita buat OP ialah OB tambah BP. Okey, kita jadikan dia sebagai satu segi tiga. Ada OP, ni soalan dia OP, dan dia dah cerita tentang BP. So this is BP. Jadi OP sama dengan OB tambah BP. Sebab sebelum ni pun nak OP, ini pun OP juga. Jadi OB kita ialah B, dan BP kita ialah alpha BY. Alpha BY sebab ada maklumat di sini. Okey, seterusnya vektor B tambah alpha BY. Alpha BY juga ada tadi, iaitu 3/4 A tolak B. Okey, seterusnya kita pecahkan dia. So 3/4 alpha vektor A tambah dengan vektor B tolak dengan alpha vektor B. So jadi kita ringkaskan lagi. Vektor OP sama dengan 3/4 alpha vektor A tambah yang ini beta apa, jadi 1 tolak alpha vektor B. Okey, beta B kita keluarkan, jadi sini 1 tolak alpha vektor B. So sekarang kita ada dua. Tadi yang pertama tadi kita ada OP dalam sebutan beta vektor A dan vektor B. Yang kedua ini OP dalam sebutan alpha vektor A dan vektor B. So kita ada dua. Kita buat cantik-cantik. OP. So sekarang kita ada dua yang penting Yang penting yang ini. So yang ini pun OP. So yang ini pun OP. Jadi OP dengan OP ni samalah. Okey, jadi untuk soalan B 1 dan 2 ni kita telah jawab. Ini jawapan dia. So sekarang kita nak jawab soalan yang ketiga, iaitu C ni. Seterusnya cari nilai beta dan nilai alpha. Okey. Untuk soalan C ni kita perlu membandingkan di antara ini. Ini OP ini dan OP ini. Sebab ini OP, ini pun OP. Jadi bermaksud kedua-dua ni sama. Jadi kalau kedua-dua ni sama, perkali untuk vektor A ni mesti sama dengan perkali untuk vektor A ni. Dan perkali untuk vektor B ni, 25 beta ni mesti sama dengan perkali untuk vektor B ni, 1 tolak alpha. Jadi apa yang kita boleh tulis ialah, kita boleh tulis 3/5 beta ini mesti sama dengan
3/4 alfa berkali kepada A berkali kepada A. Dan satu lagi kita boleh tulis 2/5 beta mesti sama dengan 1 tolak alfa. Okey. Itu yang kita boleh tulis. So sekarang bila ada macam ni, dia macam seolah-olah kita nak buat persamaan serentak lah, nak cari nilai alfa dan nilai beta. 3/5 beta sama dengan 3/4 alfa. Okey. So apa kita nak buat sekarang? Okey, kita boleh buat beta sama dengan 15/12 alfa. Jadi beta sama dengan 5/4 alfa. So masukkan ini ke sini. Jadi kita akan dapat 2/5 darab beta. Beta ialah 5/4 alfa sama dengan 1 tolak alfa. 1/2 alfa sama dengan 1 tolak alfa. 1/2 alfa tambah dengan alfa. 3/2 alfa sama dengan 1. So alfa sama dengan 2/3. Okey. Bila dapat alfa 2/3, ganti sini balik. Beta sama dengan 5/4 darab 2/3 sama dengan 10/12. 10/12 5/6. So beta sama dengan 5/6. Okey, so selesailah kita dapat nilai alfa, kita dapat nilai beta. Okey, sebab kata kunci yang awal tadi yang paling penting ialah ini. OP mesti sama dengan OP dan kita membandingkan dia punya perkali. Okey, dan dapatlah jawapan akhir dia. Beta dan juga alfa. Okey, kalau kamu kurang jelas yang ini, tengok berkali-kali bagaimana step cikgu buat. Soalan nombor 6 diberi vektor P sama dengan 3 negatif 4, vektor Q negatif 5 negatif 7 dan vektor R sama dengan 1, 5. Ketiga-tiga ni semua dah ditulis dalam bentuk vektor lajur. Ingat dah balik nota kita. Vektor lajur begini. So 3 ke kanan, 4 ke bawah, 5 ke kiri, 7 ke bawah, 1 ke kanan, 5 ke atas. Begitulah kan. Okey, masing-masing mewakili vektor kedudukan bagi titik P, Q dan R. Soalan A, tulis vektor-vektor P, Q dan R dalam bentuk X, I dan YJ. So vektor lajur ni kita boleh ubah kepada bentuk I dan J. Terus kita boleh tulis. So untuk A, vektor P kita boleh tulis sebagai 3I tolak 4J. Vektor Q sama dengan tolak 5I tolak 7J. Dan vektor R kita boleh tulis I tambah 5J. Okey, itulah kita boleh ubah dari vektor lajur kepada vektor IJ. Seterusnya dia minta apa? Nyatakan koordinat bagi titik P, Q dan R. Okey, untuk koordinat kita tengok je, kalau 3I maksudnya 3 kanan, jadi sebab dia kata vektor kedudukan, jadi dia mula dengan O. Ini bermaksud koordinat dia mesti 3 negatif 4. Macam itulah. So koordinat dia ialah untuk P, untuk Q koordinat dia ialah negatif 5, negatif 7 dan untuk R koordinatnya ialah 1, 5. Seterusnya hitungkan panjang vektor-vektor P, Q dan R. So kita tahulah kalau macam ni untuk cari panjang, maksudnya bila dia minta panjang ni dia minta magnitude lah. So panjang vektor P ataupun magnitude vektor P sama dengan 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 punca. Okey. Sama juga dengan ini. Panjang vektor Q sama dengan punca kuasa negatif 5 kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2. Sama juga dengan magnitude vektor R tadi. Punca kuasa 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So, sorry. Saya dapat jawapan berapa? Kita kira. 9 tambah 16. Jawapan dia tadi 5. Yang ini ialah 25 tambah 49.5.
punca answer. So jawapan dia ialah 8.602 dan yang ini pula 1 tambah 25 punca answer jawapan kita ialah 5.099. So kita dapatlah panjang untuk vektor P, Q dan R. Dia sebut panjang tu maksudnya magnitude. Okey. Tujuh, diberi vektor unit. Ingat sini vektor unit. Diberi vektor unit dalam arah vektor U. Okey, vektor unit dia masih ada cap. Vektor unit ialah sama dengan PI tambah 8J bahagi dengan punca kuasa 273. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi P. Okey, sebelum kita jawab soalan ini, kita kena faham dulu macam apakah rumus untuk vektor unit. Okey, kita buat sedikit ulang kaji. Ini rumus untuk vektor unit. Okey, vektor unit R cap sama dengan XI tambah YJ bahagi dengan punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Yang di bawah ini sebenarnya ialah magnitude. Jadi ataupun kita boleh faham begini juga. R cap vektor unit R sama dengan vektor R bahagi dengan magnitude vektor R. Apakah rumus vektor rumus magnitude vektor R? Rumus magnitude ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Itu rumus untuk magnitude. Okey, balik belah sini. Kita balik belah sini. Okey, kita tengok kat sini apa yang kita boleh buat. Okey. Di sini kita tahu bahawa magnitude ni ialah punca 73 kan. So rumus magnitude ialah magnitude untuk U, magnitude U sama dengan P kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca. Itu magnitude untuk U. Dan magnitude dia juga ialah di sini yang kita tahu, ini magnitude di bawah ni. So magnitude-nya ialah punca 73. Sebab rumus U, kita ulang balik. Rumus untuk vektor unit, okey, sama dengan vektor U bahagi dengan magnitude vektor U. Ini di atas ni adalah vektor U. So di bawah ni ialah magnitude vektor U. Jadi magnitude ialah 73. Jadi kita boleh tulis P kuasa 2 tambah 64 sama dengan 73. P kuasa 2 sama dengan 73 tambah 64, 9. So P sama dengan tambah tolak 3. So sebab tadi dia minta cari nilai-nilai. So cari nilainya ialah P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 3. So ada dua jawapan untuk P. Okay, soalan nombor 8. Kapal M meninggalkan pelabuhan O semasa laut tenang dengan had laju VM sama dengan 6I tambah 8J km jam 1. Pada masa yang sama, kapal N berlayar daripada pelabuhan Q dengan had laju VN negatif 4I tambah 4J km jam 1. Diberi vektor kedudukan pelabuhan Q, OQ sama dengan 50I tambah 20J. Okey, soalan A. Selepas T jam, vektor kedudukan kapal M ialah OM sama dengan T 6I tambah 8J. Okey, soalan ini kalau hanya baca begini saja, kamu akan blur, tak akan faham apa-apa pun. Jadi kita perlu, apa yang kita perlu buat, kita gambarkan dalam bentuk rajah supaya kita lebih nampak apa yang berlaku. Okey. So di sini cikgu cuba gambarkan dalam bentuk rajah. Nak cerita balik apa yang diceritakan dalam soalan ini. Okey, tengok rajah ini. Okey, apa yang diceritakan beginilah. Okey, ini pelabuhan O. Pelabuhan O dan ini pelabuhan Q. Macam mana kita tahu macam ni? Sebab pelabuhan O kosong. Pelabuhan Q dia kata 50I tambah 20J vektor kedudukan. Okey. So koordinat dia ialah 50 20. Kita boleh agak-agak lah kita buat ini kosong. So sini dah 50 50 20, lebih kurang macam itulah kita buat. Okey. Dan kita cuba okey, lepas tu pula kapal, ini kapal apa? Ini kapal M. Kapal M dan di sini kapal N. Okey. Kapal M keluar daripada pelabuhan O dengan kelajuan 6I tambah 8J km sejam. Bermaksud dalam masa 1 jam dia akan bergerak 6 km ke barat dan 6 km ke timur dan 8 km ke utara. So inilah hasilnya. Okey, bergerak macam tu, bergerak sana. Itu adalah pada masa 1 jam. 1 jam
2 jam, 3 jam dan sampai ke T jam. So bila sampai ke T jam, dia akan sampai lokasi ni lah. So bila koordinat sini kosong, bila 1 jam dia akan jadi 68 koordinat dia. Bila 2 jam, 6 kali 2, 8 kali 2. Jadi bila T jam, 6 kali T, 8 kali T. Okey, itu ialah kedudukan. Jadi kita boleh tahulah kedudukan kapal M tu ialah 6T, 8T. Samalah macam dia buat sini, 6T tambah 8T. Okey. So inilah bagaimana kita mencari kedudukan, vektor kedudukan untuk M. So OM ialah 6TI tambah 8TJ, ataupun koordinat M tu sendiri ialah 6T, 8T. Perkara yang sama boleh kita buat untuk kapal N. Kapal N ni dia dekat sini, dia keluar daripada pelabuhan Q. Bila dia keluar daripada pelabuhan Q, titik Q ni koordinat dia 50-20. Dalam masa 1 jam dia bergerak 4 km ke barat, 4 km ke utara. Jadi apa yang berlaku ialah apabila dalam masa 1 jam, koordinat dia akan berubah sebab bila dia tolak 4, 50 tolak 4, dia sampai di sini dia akan jadi 50 tolak 4. Okey. Sebab lepas tu yang 20 ini pula, sebab naik ke atas dia meningkat, so 20 tambah 4. Di sini 50 tolak 4 dan 20 tambah 4. Ini pada jam yang pertama. Bila masuk jam kedua, 50 tolak 2 darab 4. 20 tambah 2 darab 4. Dan sampai ke jam yang ke T, dia kena 50 tolak 4T. Jam juga 20 tambah 4T. That's why kita dapat koordinat sini ialah 50 tolak 4T, 20 tambah 4T. So inilah koordinat titik N dan inilah koordinat titik M. Okey, itu idea yang kita kena ada. Okey, soalannya tanya, bukan dia tanya koordinat, dia tanya cari vektor kedudukan. So vektor kedudukan kena jawab dalam bentuk I dan J. Jadi vektor kedudukan ini kita kena kira beginilah. Dari sini, dari O ke N. Dari O ke N. So, dari O ke N, jawapannya ialah 50 tolak 4TI tambah 20 tambah 4TJ. So, jawapan kita akan boleh jawab untuk ON. So, bila kita dah bagi rajah ni, kita boleh jawab ON ni ialah 50 tolak 4TI, okey, dari sini ke sini dan naik ke atas tambah 20 tambah 4TJ. Okey, itu jawapan untuk ON. Okey. Okey. So cari vektor kedudukan bagi kapal N pada masa itu. Okey. Okeylah ini. Okey, seterusnya kita masuk soalan soalan B. Okey. Tunjukkan bahawa kapal M itu akan memintas kapal N dan cari masa apabila keadaan ini berlaku. Dia memintas bila? Dia memintas bila begini, kapal bergerak pada masa bergerak dan dia akan berjumpa dekat sini. Okey, cikgu dah buat siap-siap rajah dia. Okey, ulang semula. Okey, inilah apa yang berlaku. Kapal N dan kapal N jalan dan dia akan terpintas dekat pintas. Jadi sebab T tadi ialah masa, kita boleh letak masa apa saja dan kita katalah masa dia terpintas tu dah T. Jadi benda yang sama tadi, kedudukan titik M dekat sini 6T, 8T dan koordinat titik N juga 50 tolak 4T, kita ambil yang sama tadi. Dan dekat titik T, dekat masa jam inilah berlakunya pertembungan dua kapal tersebut. Pintasan tu samalah macam pertembungan. So dekat sini berlaku. Okey, pada masa T. Jadi apa yang kita boleh katakan ialah ketika dekat titik ini OM ini sama juga dengan ON sebab titik yang sama. Jadi dari O ke M samalah dari O ke N. Jadi sebab itu kita boleh tulis sini OM sama dengan ON. Cuma untuk OM kita dah ada 6TI tambah 8TJ. Dan untuk ON pun kita dah ada 50 tolak 4TI tambah 20 tambah 4TJ. Tapi cikgu tulis dalam bentuk vektor lajur. Kenapa cikgu tulis dalam bentuk vektor lajur? Sebab cikgu lebih mudah untuk nampak dan untuk kira. Okay, so saya tak tulis dalam bentuk IJ walaupun saya boleh tulis dalam bentuk IJ, tapi saya tulis dalam bentuk vektor lajur. Jadi bila tulis macam ni, kita boleh buat
6T sama dengan 50 tolak 4T, atau kita boleh buat 8T sama dengan 20 tambah 4T. Cikgu boleh buat dua. Dua-dua ni juga akan menghasilkan jawapan yang sama. Tengok 6T sama, so T ialah sama dengan 5, ataupun cikgu buat yang di bawah, 8T sama dengan 20 tambah 4T, T juga dapat sama dengan 5. So bermaksud kapal ini akan berlaku pertembungan pada T, iaitu pada jam yang ke-5. So inilah jawapan kita lah. Ini pun boleh, ini pun boleh.